أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan ruang untuk bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama, menjadi asbab untuk kita kembali berhimpun di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Pakistan, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afrika, agar semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama, kita juga berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kita menempuh ujian kehidupan, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dalam menempuhnya, kerana hakikat perjalanan di dunia ini adalah pulang ke kampung halaman yang bernama syurga. Orang yang merdeka selalu akan membuat persiapan untuk menghadapi saat kematian. Orang yang merdeka akan mengira bahawasanya mati itu adalah pintu masuk untuk ke syurga. Orang yang merdeka akan berusaha untuk memastikan perjalanan hidup di dunia ini adalah berorientasikan kebahagiaan di hari akhirat.
Apalah artinya bahagia hidup di dunia tetapi gagal di hari akhirat. Dan sekiranya dia gagal di dunia tetapi itu membawa erti dekat ia kepada Allah Ta'ala, maka itu di dalam Islam dipanggil orang yang berjaya. Hakikat kejayaan di dalam Islam adalah berjaya meraih keredaan Allah walaupun di dunia dia menempuh pelbagai kegagalan. Daripada neraca kacamata orang yang tidak beriman, kejayaan dunia adalah kejayaan yang hakiki. Manakala bagi orang beriman, kejayaan yang hakiki adalah pulang ke hari akhirat, pulang ke syurga dalam keadaan selamat, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di dunia menempuh pelbagai kegagalan. Jadi gelanggang orang beriman, kata Nabi SAW, biarlah ianya suatu kegagalan walaupun ianya satu kesakitan dan kesedihan, kalau ianya boleh menyebabkan kita mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang beriman yang merdeka, itu adalah suatu kejayaan. Yang penting jangan tukar gelanggang. Kita bicara dah hari itu, jangan tukar gelanggang, iaitu jangan kita berada di gelanggang yang salah dalam mendefinisikan sebuah kejayaan. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, malu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau. Sumbangan boleh disalurkan ke 05012010 053038 Bank Islam. Dan surau pada saat ini menganjurkan pelbagai aktiviti-aktiviti, dan surau juga mewakili barisan AJK Surau mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan perempuan ke surau, kerana mereka sedang merancang untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti anak-anak, pemuda-pemuda dalam aktiviti sukan dan sebagainya. Lagi banyak kita membantu mereka, kita dapat mendapat saham akhirat. Kita mendapat saham akhirat. Kita mungkin tak dapat datang secara fizikal ke surau, tetapi dengan bantuan yang kita berikan boleh menyebabkan kita dapat banyak pahala. Di hari akhirat esok mungkin kita terkejut tengok buku catatan amalan. Kita kata, ya Allah, ini bukan kitab aku ni. Aku tak hafal Quran, tapi kau tulis kat sini hafal Quran. Aku tak sembahyang duha sampai 8 rakaat, tapi kau tulis kat sini sembahyang duha sampai 8 rakaat. Aku dekat sini tak ada pula puasa senang sehari macam Nabi Daud AS. Tapi dalam buku catatan amalan ini tulis puasa sehari, setiap selang sehari. Ya Allah, ini bukan kitab aku yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, itulah kitab kamu, itulah kitab kamu. Ya, kamu walaupun tidak berpuasa waktu duha, kamu tidak berpuasa waktu duha, walaupun kamu tidak berpuasa selang sehari, tapi dengan sebab kamu telah menganjurkan program-program keagamaan, ada orang yang berpuasa selang sehari, maka kamu dapat pahala bersama. Kamu mungkin tidak berduit untuk bersedekah ramai, banyak, tetapi disebabkan kamu sedekah, menyebabkan ada orang lain tersedekah dengan program-program keagamaan itu, maka kamu juga menumpang pahala daripada sedekah yang mereka lakukan. Jadi hidup kita ni tuan-tuan dan puan, kita boleh juga menumpang pahala daripada orang lain dengan asbab kita menyarankan mereka buat baik, kita menganjurkan program-program keagamaan. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan, kita dapat menumpang kebahagiaan ataupun pahala yang mereka lakukan. Maka mari sama-sama kita meneruskan aktiviti-aktiviti keagamaan, insya-Allah. Baik. Maka kita telah pun bicarakan sebelum ini, iaitu dipanggil ijtihad dan ihtisab. Orang yang ihtisab ni dia menghitung-hitung untuk melakukan amalan. Ijtinab, orang yang meninggalkan maksiat untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ijtihad, orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Ijtihad, ihtisab, ijtinab. Siapa boleh tolong tulis tu? Ijtihad, ihtisab, ijtinab. Ijtihad ni bersungguh buat ibadat, ihtisab buat ibadah lalu menghitung berapa banyakkah keikhlasan dalam ibadah itu, ijtinab menjauhi maksiat. Jadi pagi ni kalau dapat 3 ni pun dah good enough dah. Ijtihad, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, ihtisab, buat baik lalu berhitung-hitung, menghitung keikhlasan, aku ni dapat pahala ke tidak. Yang bagaimana Nabi sebut, man shama ramadanan imanan wahtisaban,
Siapa berpuasa pada bulan Ramadan, keimanan dan menghitung-hitung, bermuhasabah, ihtisab, bermuhasabah. Ya ke banyak pahala aku, ya Allah, sikitnya pahala, tambah pahala. Jadi ijtihad, bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, ihtisab, selalu menghitung-hitung keikhlasan dalam melakukan ibadah. Kemudian ijtinab. Apa maksud ijtinab? Ijtinab adalah menjauhi maksiat. Buat ibadah, tapi maksiat pun sama naik juga. Ini game over, dia panggil, game over. Maksudnya kantung pahalanya bocor. Kita buat pahala, kita ada baldi. Tetapi buat dosa, kita bocorkan baldi tu. Apa tu kita buat apa sebenarnya? Kita nak balik ke kampung namanya syurga, nak tunjuk pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku persembahkan di hadapanmu ibadah yang aku laksanakan untuk mendapat keredaanmu. Tapi di saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menilai pahala yang kita lakukan, bocor, kantung pahala tu bocor, baldi bekas itu bocor. Kerana apa? Kerana tidak meninggalkan maksiat-maksiat, apatah lagi tidak meninggalkan maksiat hati. Maksiat hati ni. Hati yang menyebabkan akhirnya kantung pahala kita bocor. Kepung pahala kita dengan jangan membuat dosa. Dia banyak benda yang kita kena kepung ni. Kepung nikmatmu dengan syukur. Kita kena kepung nikmat kita dengan syukur. Banyak kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat lagi. Ya, kepung sedekahmu dengan sedekah pahala sedekahmu dengan tidak mengungkit. Disebabkan kita tidak mengungkit, maka pahala sedekah kita bertimbun. Tapi kalau dah mengungkit, tabung pahala kita pun bocor. Baik. Maka akhirnya nanti kita nak jadi orang yang bertakwa. Ya, di akhirnya nanti kita nak jadi orang yang bertakwa. Maka di dalam kita mengejar sifat orang yang bertakwa ini, tuan-tuan dan puan, kata Imam Ghazali, maka jelas takwa adalah asas dan permata segala urusan. Seorang yang bertakwa berada pada darjat tertinggi di antara ahli ibadat. Boleh buka kitab Minhajul Abidin, ya, wasiat Imam Ghazali, muka surat 236. Maka wajib ke atas setiap Muslim berusaha untuk mencapai darjat takwa. Bila kita ada ijtihad, kita ada ijtinab, kita ada ihtisab, maka senang kita nak lompat ke arah takwa. Itu dipanggil jalan. Takwa ni destinasi. Dia takwa ni satu destinasi, nak mencapainya dia mesti ada ijtihad, ihtisab, ijtinab. Maka kata Imam Ghazali, selain itu, maka wajib ke atas kita untuk memelihara 4 bahagian tubuh badan. 4 bahagian tubuh badan ni kena jaga sungguh. Pertama, jaga mata. Orang yang nak menelusuri perjalanan mencari Allah Ta'ala dengan mencapai takwa, maka kena jaga mata. Mata. Ni, mata. Daripada mata akan turun ke hati. Terima kasih kepada Makcik Atikah, tolong tuliskan ijtinab, jauh maksiat. Terima kasih pada yang hadir pada pagi Hakak Haruniza. Terima kasih kepada Sungkai, Makcik Atikah daripada Melaka. Kepada Hasnah Hussein, Faridah Ferry, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hadir didoakan kebaikan, yang tak hadir juga didoakan kebaikan. Allahumma amin. Nurlila V Ismail Hashim dan semua yang hadir, Allahu Akbar, ya. Baik, terima kasih, tolong tulis nota. Bagus, terima kasih. Ada yang nampak tu, mungkin dia tengok, dia tak sempat nak tengok, dia tak sempat nak ni, dia sempat baca. Itu juga salah satu sedekah kita. Sedekah ni bukan masuk duit saja. Kalimatun tayyibah sedekah. Kata-kata yang baik itu satu sedekah. Baik, pertama sekali kena jaga mata. Orang yang nak menusuri perjalanan menjadi wali Allah ataupun nak mengejar takwa, pertama sekali dia kena jaga mata. Mata merangkumi urusan dunia serta agama dan asasnya ialah hati. Kerana kebimbangan dan kerosakan hati berpunca daripada mata. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang yang tidak dapat menguasai matanya, maka hatinya tidak berharga. Maka hatinya tidak berharga. Orang yang tak boleh kawal mata, nengok benda yang maksiat, tengok aib orang, tengok perempuan, bagi lelaki lah, dengan pandangan-pandangan yang tak sepatutnya, maka itu melambangkan hatinya yang lemah. Orang yang nak berjalan menuju takwa Allah,
Ya, orang itu adalah orang yang akan pandai dan boleh menjaga matanya. Bagi orang lelaki, sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quranul Karim, orang-orang beriman lelaki yang menundukkan pandangannya. Kerana bagi orang lelaki, cabaran yang paling berat adalah nak kawal mata. Siapa yang lelaki dekat depan saya ni, dia tahulah susahnya nak kawal mata. Orang lelaki ni susah. Walaupun perempuan pakai tudung, pakai baju kelubung habis, pakai purdah pun, dia tetap akan pandang, ni siapa ni? Dia akan pandang, ni siapa pula ni? Dia akan lebih teruja nak tahu, ni siapa? Siapakah wanita di sebalik purdah itu? Lagi dia suspicious nak tengok muka. Orang lelaki ni dia begitu, ada sifatnya begitulah. Tidak dinafikan ada yang tidak ada. Ada yang boleh bermujahadah, yang boleh lawan pandangan mata. Tapi selalunya lah fitrah lelaki ni, dia memang tertarik pada wanita. Ya, pertama sekali jaga mata. Kalau mata tak boleh jaga, maka itu represent, melambangkan hati yang tidak berharga. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik. Yang kedua menjaga lisan. Dengan memelihara dan menjaga lisan. Lidah. Tadi mata. Lidah. Dengan memelihara lidah, kita akan mendapat keuntungan dalam beribadah dan melakukan ketaatan. Ini kerana perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadah hingga tidak dapat pahala atau terbatalnya segala pahala ialah disebabkan lidah. Contohnya memuji orang dengan kata-kata yang baik, tetapi hanya untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Maka dengan sekali ucapan itu sahaja sudah boleh merosakkan ibadah seseorang. Bahkan ibadah yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Jadi subhanallah, perkara yang kedua yang nak kena jaga tadi mata. Ni mata ni nak kena jaga. Ni kantung pahala ni jangan dirosakkan dengan pandangan mata. Yang kedua, jangan dibocorkan kantung pahala ini dengan mulut, dengan lidah yang tidak pandai kawal. Lidah ni dia tak ada tulang. Tetapi dia lebih tajam daripada mata pedang. Itu lidah. Ya, jaga lidah, jaga kemaluan, kata Nabi SAW, aku jamin kalian mendapat syurga kalau kamu dapat menjaga apa yang di antara dua bibir dan dua kaki, iaitu lidah dan kemaluan. Jaga dua ni, insya-Allah berjaya dunia akhirat. Manusia ni yang paling payah nak jaga adalah lidah. Lidah ni payah. Dia suka cerita orang, kan? Lidah ni dia suka cerita orang. Dia tak suka cerita dia sendiri. Cerita orang memang best. Kan ada 4 benda yang seronok ni buat. 3. Pertama, tidur. Tidur memang best. Siapa yang tak percaya, perkara yang paling seronok nak buat, datang kuliah lepas tu tidur. Paling seronok sekali. Paling best masa khutbah Jumaat tidur. Kita dah bagi dah pisang, dia boleh tidur pula masa dengan khutbah Jumaat. Memang hangin satu AJK. Satu AJK tengok je. Haji ni dia yang duk makan pisang tadi. Lepas tu masa khutbah dia paling berdengkur kuat tidur. Yang seronok yang pertama, yang benda yang best nak dibuat tidur. Yang kedua, makan free. Makan free pun paling best juga. Walaupun dia dah kenyang, tapi sebab makan free punya pasal, dia datang. Walaupun dah kenyang, ada orang menghulur, ada orang hulur ni. Ni. Bagi duit, bagi goodies, bagi nasi lemak ke, bagi lontong ke, bagi kari pap ke, bagi. Dia mesti ambil juga. Sebab yang paling sedap adalah makanan free. Yang ketiga, yang sedap apa dia? Mengata orang. Mengata orang ni paling seronok sekali. Kalau kita masalahnya ketiga-tiga ni boleh buat kat surau dan masjid. Dia boleh tidur time ceramah. Dia boleh makan pula lepas ceramah. Sambil makan mengata imam. Apa imam baca panjang? Bacalah pendek sikit. Ataupun mengata ustaz. Apa ustaz cakap pasal buah-buahan tempatan? Cakaplah pasal PRU tu. Pilihan raya. Jadi yang paling seronok tu mengata orang. Kalau mengata diri sendiri, payah je rasa. Kalau bos panggil, sejam aku nak cerita pasal kamu. Teruk perangai kamu ni. Datang dah lambat, balik dah lah awal. Kerja tak pernah siap. Lepas tu dia kata, bos, boring lah bos. Tukar topik boleh tak? Ataupun mengumpat bos. Mengumpat bos lagi seronok di pejabat. Kalau mengumpat bos, Allahu Akbar. Jangan mengumpat. Jangan mengumpat. Tapi itulah yang paling susah nak kau. Betul hak Ahlun Nizam.
Paling susah nak kawal adalah mengata orang. Ya Allah. Mengata orang tu lah paling susah nak kawal. Betul Kak Zah? Bukan Kak Zah saja. Malah saya sendiri pun paling susah adalah susah kawal mengata orang. Tapi itulah dipanggil mujahadah. Syurga itu kan mahal. Maka kena bayar dengan harga susah. Oleh kerana itu, kata Imam Ghazali, ada orang mengatakan, tidak ada sesuatu yang dipenjarakan dengan segera dan lama selain dari apa yang diakibatkan oleh lidah. Terdapat satu riwayat seseorang ahli ibadah daripada 7 golongan ahli ibadah menghadap Nabi Yunus AS dan berkata, wahai Yunus, sesungguhnya para ahli ibadah jika bersungguh-sungguh beribadah, mereka tidak akan kuat untuk melaksanakan ibadah dengan lebih baik kecuali bersabar dan meninggalkan bicara. Jadi yang menjadikan seseorang itu kuat dalam menjalankan ibadah ialah dengan meninggalkan percakapan yang tidak bermanfaat. Wa idza ma hamamta bin nutqi fil batil faj'al makanahu tasbiha. Jika engkau hendak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, gantilah dengan ucapan subhanallah. Ini pepatah Arab mengatakan, kalau kita nak bercakap sesuatu yang batil, yang tidak benar, maka cakaplah subhanallah. Ya, bermujahadah. Kita nak pergi syurga ni kena bayar harga dia. Kita nak beli nasi lemak kena beratur panjang. Nak beli nasi kandar beratur panjang. Sebab apa beratur panjang sanggup juga diredah? Sebab nasi kandar tu sedap Ustaz. Oi, walaupun mahal, walaupun harganya mesti beratur, saya tetap beratur. Siapa pergi ke Kuala Lumpur, ada Jalan Tunku Abdul Rahman kan? Ada nasi kandar Kudu bin Abdul. Kudu bin Abdul tu kedai dia memang lama betul. Orang beratur melengkor-lengkor. Kalau kat Penang dia ada nasi kandar beratur. Kan dia ada nasi kandak tu tepi tu beratur, line clear, beratur berlengkor-lengkor orang. Sebab apa orang sanggup melengkor-lengkor nak makan nasi kandar? Pasal sedap Ustaz oi. Benda yang berkualiti mesti dibayar. Mesti dibayar dengan harganya. Iaitu benda tu beratur, panas, hujan, lambat, tapi sekali masuk nasi kandar dalam mulut, cair habis je, kecoh lidah habis. Cair ni macam orang Perak Ustaz. Cair. Semalam kemarin sudah saya balik ke kampung. Ya, balik kampung saya lepak dengan mak. Saya suka bawa mak saya pergi ke bawah lembah ke Kuala Kangsar tu. Kan ada satu amamat karaoke ni, dia nyanyi lagu Arwah Mr. Oz, kan. Dia kata macam lagu dia. Oh Kuala Lumpur, teman dah cair. Dia kata teman dah cair tu tergelaklah mak saya. Allah, terkenang zaman muda. Oh Kuala Lumpur teman dah cair tu maksudnya cair lah, cair. Kan. Nak ceritanya bila masuk nasi kandar dalam mulut, ya Allah, hai, cair lidah tu. Maksudnya cair, sedap, cair tu cair. Ya, kalau orang Perak cakap begitulah, teman dah cair. Teman tu kira Kuala Lumpur ni teman dah cair, macam dah itu makanan teman lah tu kiranya. Kira tempat saya lah tu kiranya. Minta maaf lah orang Perak je faham bahasa orang Perak. Orang lain mungkin tak faham apa teman dah cair. Teman dah cair tu dah cair. Kawasan tu kira kawasan dia lah, ya. Kawasan dia. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang mampu menjaga lidahnya, maka dia orang yang berjaya. Jadi pertama sekali jaga mata, yang kedua jaga lidah. Jaga lidah, jaga mulut. Jangan cakap sembarangan yang boleh merosakkan kita punya pahala. Selagi mana kita mampu menjaganya, maka jagalah sungguh-sungguh, ya, jagalah sungguh-sungguh. Ya, baik. Yang ketiga, perut. Pertama tadi mata, kedua lidah daripada bercakap-cakap yang tidak bermanfaat. Dia ada satu lagi lidah, dia panggil lidah mata pena, iaitu lidah pen. Kita tulis di Facebook, kita tulis di Instagram, kita tulis di Twitter, kita tulis di TikTok. Ini lidah yang tidak lidah jugalah, tapi lidah menulis. Itu lagi hati-hati, sebab benda tu kekal dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Yang ketiga, pelihara perut. Ya Kak Zah, cair lidah, cair kan. Baik, perut. Dengan menjaga perut, insya-Allah tujuan untuk beribadah akan tercapai, kerana makanan adalah benih dan airnya adalah amal. Jadi dari makanan akan tumbuh amal. Jika benihnya buruk, sudah tentu tumbuhnya juga buruk dan rosak. Jadi subhanallah, perkara yang perlu dijaga adalah masukkan dalam perut ni. Asbab untuk doa diterima adalah menjaga makanan yang halal. Dalam kitab Wasiat Iman, Nasihat Agama dan Wasiat Iman, Abdullah bin Haddad memberitahu bahawasanya
kunci untuk doa diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah makan yang halal. Makan yang halal adalah asbab doa diterima. Satu hari Nabi SAW nampak seorang lelaki yang musafir berdoa pada Allah Ta'ala, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tetapi makanannya haram, pakaiannya haram. Macam mana Allah nak kabulkan doanya? Jadi kalau kita makan yang haram, minum yang haram, kerja yang haram, macam mana Allah nak kabulkan permintaan kita, tuan-tuan? Maka kita ada pilihan untuk dapatkan doa diterima oleh Allah Ta'ala, iaitu makan daripada sumber yang halal. Pastikan kita dapat sumber yang halal dan belanjakan pula dia jalan yang halal. Makannya yang halal. Makan ni maksudnya. Kalau kita tengok cerita Ashabul Kahfi, kenapakah mereka dapat bantuan tidur selama 309 tahun? Ashabul Kahfi ni pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah Ta'ala 309 tahun. Tak pernah ada manusia yang boleh tidur sepanjang itu. Tapi Allah buktikan, Allah mampu berikan tidur kepada manusia selama 309 tahun tanpa ada penuaan. Tidur tak tua, tuan-tuan. Kalau tidur tu, kalau tua tu standard. Tidur pun tak boleh lebih 24 jam. Tapi Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun. Dan salah satu kriteria anak-anak muda ini, selain mereka anak muda yang taat kepada Allah Ta'ala, mereka adalah anak muda yang sangat menjaga makan dan minumnya. Kita kalau nak dapat bantuan Allah Ta'ala, jaga makan minum, tuan-tuan. Waalaikumsalam bagi yang baru hadir, kepada Yurni Yusuh, Masya Allah. Terima kasih Makcik Atika. Terima kasih Kak Azizak daripada Al-Ustaz Kedah. Apa khabar orang Al-Ustaz? Kak Liza Haji Amdan daripada Bandar Tun Husin On, Ceras. Kepada Kak Lin Mazlin daripada Johor Bahru, terima kasih di atas kehadiran, Masya Allah. Nurmala Saleh daripada Terengganu, Kecoh Ailio katanya. Dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang daripada utara ada, selatan ada, timur, barat ada, mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan semua ke Facebook Surau. Surau pada saat ini sedang merancang program-program agamanya, program-program remajanya. Maka ayuh sama-sama kita berinfak kepada tabung surau seperti mana yang telah dipinkan oleh AJK Surau, iaitu 0501 2010053038 Bank Islam. Kita dapat sumbang sikit, alhamdulillah. Dapat sumbang banyak, subhanallah. Okay. Baik, Ma'ruf Al-Karki mengatakan, jika engkau berpuasa, fikirkan apa yang akan engkau makan pada saat berbuka nanti. Di rumah siapa engkau akan berbuka puasa, dan daripada mana makanan yang akan engkau makan. Ramai orang yang sekali makan sahaja, hatinya sudah goyah dan berbalik, malah tidak kembali kepada keadaan asalnya lagi. Seringkali dengan sekali makan sahaja, seseorang yang selalu bangun malam menjadi tidak larat untuk bangun malam, kerana terlalu kenyang atau tersalah makan dan sebagainya. Untuk itu, orang yang hendak beribadah, hendaklah dia mengambil makanan yang selamat. Kadang-kadang kita ni kalau salah makan, badan penat tau. Badan sakit, apa dipanggil, ialah macam-macam badan. Kalau kita salah makan, sebab itu dalam Islam kaedah pemakanan ni dia ada 3. Pertama, makan yang halal. Yang kedua, makan yang tayyib, yang baik. Yang ketiga, makanan yang dimuliakan. Kalau kita tengok, ibu-ibu zaman dulu, bila mereka masak, mereka suka berzikir. Subhanallah, walhamdulillah. Elemen zikir ini elemen yang sering kali ditinggalkan dalam penyediaan makanan. Zaman sekarang ni mudah aja. Dia grab je. Bila dia grab, macam mana kita nak ada elemen zikir pada penyediaan makanan? Kita tak tahu abang-abang grab macam mana. Kita tak tahu kedai mana yang dia pergi beli. Kita tahu makan je. Paling kurang di saat kita nak suap dalam makanan, dalam badan tu, bacalah bismillah. Ni tidak makan pun sambil tengok handphone. Mana bismillahnya, manakah zikrullahnya. Tak ada dah zikir. Memuliakan makanan tu bukan tak kutuk saja, malah kita bermuji Allah Ta'ala di atas makanan yang kita ada. Tapi elemen memasak sambil berzikir ni dah tak ada. Bukan dah tak ada. Sibuknya kita sampai tak sempat nak masak. Ya, sedangkan elemen masak berzikir itu penting untuk menjadikan darah daging pada anak-anak kita. Ya. Zaman sekarang ni lagi mudah. Dia ada satu alat tu dipanggil Thermomix ke apa? Kan, Thermomix kan.
Masukkan semua bahan dalam tu, dia buat sendiri. Kelenggang. Dia panggil the bibik pula dah. Masukkan dalam tu, dia proses sendiri. Saya tahu lah pasal saya ada. Tapi gunanya jarang-jarang. Tak tahu. Saya beli awal-awal MCO dulu. Masa tu sebab takut tak tadi apa-apa. Beli siap-siap. Jadi kot lah boleh sediakan makanan. Saya buat untuk saya, belikan untuk saya. Lepas tu boleh, maksudnya kalau mak mertua nak guna ke pun, ya kita bagi sekejap. Tapi penyudahannya jadi perhiasan je. Kan tu geram tu. Pasal saya pun tak buat. Saya beli tu untuk saya yang buat pasal saya tak pandai masak. Jadi saya gunakanlah alat tu. Tapi penyudahannya alat pun tak bergerak. Jadi apa pun juga, elemen makanan ini sangat dititik beratkan oleh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bila dia bangun tidur, dia cakap apa? Jom cari makanan yang paling azka ta'am. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka ta'am. Ambil duit ni pergi cari makanan yang paling baik. Nampak elemen makanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Elemen makanan ini penting untuk memastikan jiwa kita ni tenang ataupun kita ni dekat dengan Allah Ta'ala. Baik. Maka yang ketiga, jaga makan. Jaga mulut daripada makanan yang haram. Jaga perut, bukan jaga mulut, jaga perut. Yang keempat, ada 4 kaedah untuk jaga perut ni katanya. Sayyidina Sahal berkata, berkumpulnya segala kebaikan adalah pada 4 perkara di atas. Iaitu, mengosongkan perut, banyakkan puasa. Kedua, tidak banyak berkata-kata. 3, menjauhi diri daripada pergaulan bercampur-campur, iaitu pergaulan bebas. Keempat, mengerjakan ibadah malam. Jadi 4 perkara ini, kata Sayyidina Sahal mengatakan, 4 perkara kebaikan. Maksudnya kalau kita berhimpun di situ, kalau kita buat 4 perkara ni, maka datangnya kebaikan yang banyak. Pertama, banyakkan berpuasa. Yang kedua, kurangkan bercakap-cakap. 3, jauhkan pergaulan yang bercampur lelaki perempuan. Pergaulan bebas. Ada yang harus kita bercampur, contohnya di pasar malam, pasar. Contohnya pergi ke klinik, jumpa doktor. Mungkin doktor perempuan, kita lelaki. Ataupun cikgu. Itu yang haruslah. Yang tak harus ni contohnya kita berseronok-seronok, itu tak boleh. Berseronok-seronok bercampur lelaki perempuan, elakkan. Maka di situ akan datangkan banyak kebaikan. Mengerjakan ibadah malam. Mengerjakan ibadah malam juga akan menyebabkan banyak kebaikan datang dalam hidup kita. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan, menjaga hati. Jaga mulut, jaga mata, jaga lisan, jaga perut, jaga hati. InsyaAllah mengupas jaga hati ni kita akan sambung pada minggu hadapan, hari Rabu. Macam biasa, kuliah subuh kita setiap hari Rabu bersama dengan saya Ustaz Sabran Jamil bin Abdul Razak. Esok minggu depan kita akan kupas sambung dalam kitab Minhajul Abidin Wasiat Ibn Ghazali ini dalam bab menjaga hati, insyaAllah. Jadi mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, malu-alukan kedatangan tuan-tuan. Terima kasih pada Kak Salihah, tolong tuliskan nota. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Aku lumada tasma'un. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan button like dan share. Kita berkongsi video ceramah agama. Mudah-mudahan kita juga mendapat pahala yang sama, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.